satu. Dua satu. Nanti dulu. Baik, satu dua. Satu. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din Nabil Karim wa alihi washabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر علينا خدمتك وانصر علينا من غير رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري وزدني علما وارزقني فهما آمين يا العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعالى والتعليم والإنفاع والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه subhanahu wa ta'ala. Niat belajar dan mengambil dan mengingatkan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan kerana mata-mata Allah dan dekat serta mendapatkan pahala daripada yang maha tinggi, maha suci. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang dirahmati lagi yang berbahagia, keluarga, tuan dan puan Yuliana, yang dirahmati lagi yang berbahagia para muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya kita
masih lagi diberi kesempatan, kita lagi diberi peluang, kita masih lagi diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi bila mana Allah Taala memberi kita kesempatan berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah, rebutlah peluang, rebutlah. Mana Allah Taala memberikan sebagai keistimewaan, rebutlah peluang yang Allah beri. Bila mana kita diizinkan oleh Subhanahu Wa Taala berada di bulan Rajab. Sekarang berada bulan Rajab dan tak lama lagi bulan Sya'ban dan insya-Allah bulan Ramadan. Dan selalu kita bila mana masuk bulan Rajab, kita disarankan, disunatkan untuk membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah. Apa kau berkati-hatilah bulan Rajab, berkatlah bulan Rajab. Sebab bulan Rajab ni yang mana kita telah pelajari, yang mana kita bulan Rajab bila mana bulan yang penuh keistimewaan yang diadakan oleh Allah Taala, bulan diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 4 bulan, antaranya bulan Rajab. Bermaksud kata bila mana bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Taala, fadilat ataupun ganjaran ataupun pahala yang Allah Taala beri di bulan Rajab digandakan. Allah beri kita keistimewaan kepada hamba-Nya, khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah umat Nabi Muhammad diberi peluang kepada Allah izinkan kita masuk Rajab, buatkan satu pergerakan dalam kita, amal ibadat kita. Pertama sekali puasa sunat. Mungkin hari Isnin dan hari Khamis, tahniah kepada para muslim yang dah istiqamah. Sebelum Rajab saya dah amalkan, tahniah, sangat tahniah. Amalkan salat Isnin dan juga amalkan salat sunat hari putih 11, 14, 15. Saya dah amalkan dan tahniah, teruskan istiqamah, teruskan. Alhamdulillah, itu adanya fadilah dan yang Allah Ta'ala sediakan, apatah lagi di bulan Rajab gandakan yang punya fadilah dan ganjaran tersebut. Begitu juga dengan amal lain, dengan sedekah telah kita belajar, sedekahnya dengan tingkatkan kita tolong dan sebagainya, dan juga gandakan dengan sambungan pada minggu yang lepas solat sunat. Sambungan pada minggu yang lepas mengenai tentang solat sunat. Kalau tak silap saya, pada minggu yang lepas saya pernah sarankan dan saya dipesan oleh guru saya, satu hari 5 waktu solat fardu, bukan sekadar kita solat. Maksudnya solat fardu tu memang dah wajib kita tunaikan. Maksudnya diiringi dengan solat-solat sunat yang lain. Sebab pada minggu yang sudah saya telah berkongsi sama satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan sekali lagi supaya ada kesinambungan. Yang mana peri pentingnya solat-solat sunat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali yang akan dihisap kepada seseorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Tengok solat dulu. Kalau solatnya lulus, kalau solatnya okey, insya-Allah dia akan ada intitan ataupun dia akan ada kesenangan pada ibadat yang lain. Kuncinya solat. Sebab itu apa-apa dalam kehidupan kita, kita sempurnakan solat kita. InsyaAllah dia akan dapat melahirkan ibadat-ibadat sempurna bila kita dapat jaga dia punya kunci dia tu. Jadi maka jika solatnya baik, hadis Ustaz terus terjemahkan,
Jika solatnya sempurna, solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rosak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Okey. Ayatnya biasa saya dengar sampai sini. Jika berkurang sedikit dari solat wajibnya, yang kat sini. Dulu mungkin belajar tak habis belajar, mungkin hanya sekadar itu je. Rupanya hadis lagi sambung hadisnya. Jika berkurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lihatlah, apakah hamba-Ku memiliki solat sunat? Yang kat sini, bila mana pentingnya solat-solat sunat. Kalau tak silap, saya berhenti sampai kat sini kalau tak silap. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari solat wajibnya. Maksud kat sini, bila mana Allah Ta'ala nilai solat kita, Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala kita ada kekurangan. Ia tak sempurna di atas solat yang kita lakukan. Maka ada solat-solat sunat lain untuk disempurnakan solat yang fardu. Allahu Akbar. Di mana solat-solat fardu yang tidak sempurna, maka akan ditampung dengan solat-solat sunat. Kalau tak ada solat sunat, Allahu Akbar, macam mana kita nak dapat sempurnakan solat-solat yang kurang daripada solat wajib kalau tak ada solat sunat? Allahu Akbar. Sebab itu para murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya baca juga yang mana ulang sikit, yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan solat, beliau berdiri sehingga kaki beliau bengkak-bengkak kaki. Maksud apa? Betapa lamanya Rasulullah berdiri, betapa lamanya Rasulullah sujud, betapanya Rasulullah Allah, begitu tertibnya, begitu sempurnanya perilaku ataupun solat yang dilakukan oleh Rasulullah. Hingga kan Sayyidatina Aisyah kata, sujud Rasulullah hingga Rasulullah sujud lama tu, Aisyah rasa bimbang, Rasulullah ni ada lagi tak ada lagi ni. Itu istilah gitu. Rasulullah tengok lama ni sujud. Sampai tahap macam itu bimbangnya Aisyah bila melihat Rasulullah sujud yang begitu lama sekali. Adakah Rasulullah dah wafat? Allahu Akbar. Rupanya belum. Bahawa Rasulullah solat tu dalam keadaan kekhusyukannya tadi. Allahu Akbar. Itu bila dalami balik tentang bab-bab ni tadi. Allahu Akbar. Jauh dalam kehidupan kita kadang bila solat. Allahu Akbar. Baik itu balik di betisnya kena panah. Jadi para sahabat yang tidur tak apa, aku solat. Bila mana Allah SWT solat, ketika aku solat kau cakap nak panah. Ketika kita solat, ketika para sahabat solat, ketika mana Rasulullah solat, dalam keadaan dia pemikirannya, pengabdian dia kepada Allah Subhanahu semata-mata kerana Allah, dan fokus sepenuh jiwa dan raga kerana Allah. Aku adalah milik Allah, adalah hamba Allah, mengabdikan diri sepenuh pada Allah, sehingga anak panah cabut di kaki tak rasa. Dia seronok lazatnya ketika Allahumma sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itu dalam tak habiskan pula bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau perbuat sedangkan kamu yang dan yang akan datang ni? Lalu beliau menjawab, wahai Aisyah. Kata apa? Wahai Aisyah, aku menjadi hamba yang bersyukur. Allahu Akbar. Sebab itu dalam kehidupan kita, ikutilah sebagaimana Rasulullah buat, Rasulullah lakukan. Allahu Akbar. Jadi kita buat, kita lakukan, kita ikut sebab yang Rasulullah buat. Kita nak rasakan satu nikmat lazatnya ketika mana kita beribadat, terutama sekali solat. Seumpama kalau kita minum, supaya kita minum,
ke orange ke, minum kita sedap. Contoh sampai tahap minum ataupun ABC ke campur sedap. Dia pun lazatnya. Kalau ada durian musang kita dan durian makan, sedap. Dia sedap kat tekak je lalu je kan. Lalu hilang, dia sedap tak sampai ke perut. Dia sedap lalu kat sini je. Lepas lalu hilang. Lalu hilang. Dia sedap kat sini sangkut. Ataupun kalau sakit tekak, makan apa yang sedap pun tahu, tak rasa apa-apa. Allahu Akbar. Sebab itu Ustaz nak ambil istilah lazatnya tadi. Ustaz pernah beli satu durian, satu biji tu, Allahu Akbar. Mahal kan, mahal. Dia nak makan tu, sedap kan. Dia nikmat tu kan. Feeling kan. Jadi dia punya nikmat, orang lalu kat sebelah pun terdapat, ustaz ni sombong betul. Minta maaf. Sampai orang lalu pun tak sedap tu kan. Dia punya rasa tu kan, feeling tu kan. Bila kita makan, dia punya sedap tu. Kadang-kadang ustaz, ya Allah, jahilnya aku, ya Allah, makan kat dunia, makan perba makan, sedapnya. Cuba kita, pernah tak rasa lazatnya kita solat? Lazatnya kita rasa. Lazatnya buat. Tak pernah satu lazatan. Belum ada lagi, cuba buat. Kan datangnya satu lazatnya, begitu nikmatnya, begitu sedapnya kita beribadat, lazatnya kita solat, lazatnya kita berpuasa, lazatnya bila mana kita beramal ibadat. Allah, itu satu makam yang sangat-sangat baik kalau kita dapat satu sedemikian. Tapi kena buat. Buatlah. Orang kata apa? Alah ustaz, itu Nabi. Boleh, bukan masalah itu Nabi. Nabi sendiri pun dah masuk pelihara daripada dosa. Kesungguhan dalam nak menandakan dia hamba Allah yang bersyukur. Hebat. Rasulullah nak tunjukkan kepada umatnya, ya Allah, buatlah dunia ni antara macam kan kaya bagaimana sekarang, tetap kan mati. Kamu kaya cuma kamu tak boleh beli nyawa, tak boleh beli. Tak boleh beli. Ya Allah, aku ada 1 juta. Ya Allah, aku nak panjang umur, ya Allah. Nak beli nyawa, tak boleh. Kamu tak boleh beli dengan wang ringgit, tak boleh. Dan masanya dah memang kita nak nyurut, nak cari tetap. Kata malaikat siapa? Sabut nyawa? Israel. Illa Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Allahu Akbar. Mana kita nak lagi tak boleh dah. Bila mana waktu dengannya, kata malaikat, aku ditugaskan oleh Allah Ta'ala, dah tiba saat cabut. Allah dah tak boleh dah. Allah Sayyidina Muhammad ali Sayyidina Muhammad. Di bulan Rejab Allah izinkan kepada kita, rebutlah peluang yang ada di atas muka bumi. Dan saat bila mana kita dah kembali ke rahmatullah, kita dah kembali kepada Allah Ta'ala, kita dikembalikan, kulit-kulit kita ni semua akan di alam barzah, di alam kubur, balik semua pada tanah. Dan ni semua pinjam, tak ada milik kita dah, tak ada milik kita, semua kita pinjam, semua akan balik kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita nak kembali kepada Allah Ta'ala, persoalan dalam kehidupan kita, persoalannya mampu tak mampu kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita rasa pencipta kita ni Allah hebat, Allah hebat. Sepatutnya kita rasa seronok bila mana Allah kita dijemput Allah Taala. Ya Allah, seronoknya aku nak tengok pencipta aku yang maha hebat, yang maha agung. Sepatutnya kita rasa seronok nak berjumpa dengan Tuhan kita, Allah. Tetapi kenapa bila mana-manalah ustaz jumpa, bila sebut kematian, Allah, kalau boleh nyati ustaz, kenapa? Takut ustaz. Sepatutnya kita nak jumpa dengan Allah rasa seronok. Sebab kehebatan dan kebesaran Allah Ta'ala maha hebat. Maha hebatnya. Macam contoh, kita kagum dengan manusia kalau ada kelebihan sesuatu. Aku nak jumpa lah orang ni, dia punya hebatnya. Kalau kehebatan manusia, kita rasa nak jumpa, teruja kalau kita jumpa. Dah jumpa orang yang kita rasa nak jumpa, selfie, minta gambar, selfie pula tu.
Kita rasa bangga kerana apa? Jumpa orang yang hebat. Tetapi hebatnya Allah, kenapa kita tak rasa? Kita nak kejar, aku nak jumpa Allah lah, aku nak jumpa Allah lah, aku nak jumpa Allah. Sebab Allah maha hebat, Allah maha agung. Penciptanya hebat ni tadi, dicipta segala alam nyata dan alam ghaib, syurga dan neraka, malaikat dan semua kehidupannya. Hebatnya Allah. Kenapa tak terhenti atas kita? Kita rasa, ya Allah, seronoknya kalau dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila sebut saja, kamu akan bertemu dengan Allah tak lama lagi. Oh ya Allah, jangan. Kenapa? Kenapa agaknya tuan-tuan, apa muslimat? Agaknya kenapa? Dia patutnya kita rasa suka. Tapi bila sebut, kamu ni tak lama lagi mati ni. Allah, bila sebut mati je, janganlah ya Allah, aku nak panjang belum lagi beramal ibadah, belum aku sungguh. Kita rasa apa? Rasa takut nak bertemu dengan Allah. Sebab kenapa kita rasa takut bertemu dengan Ta'ala? Sebab kita sendiri dapat rasa dalam diri kita nak bertemu dengan Allah SWT belum bersedia. Kenapa belum bersedia? Kerana dalam hidup kita, apa-apa yang Allah Ta'ala perintah, kita belum buat. Kita buat pun mungkin baru suku, atau baru separuh. Ada lagi separuh yang kita nyantilah, matilah. Habis. Tak sampai ke penghujung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, bila mana Allah Ta'ala memberi kita kesempatan, bila peluang yang ada ni di depan mata kita, bila dah kita masuk dunia Rejab ni, masuk bulan Rejab ni, rebutlah peluang yang ada. Macam para muslimat sekarang ni, walaupun kekangan masa yang ada di rumah dan sebagainya, dengan suami dan dengan mungkin anak, mungkin dengan cucu dan sebagainya, tetap istiqamah datang kelas. Allah Akbar, satu pengorbanan yang sangat-sangat tinggi. Sebab itu satu mujahadah yang sangat-sangat hebat. Maksudnya kental jiwanya, tetap pergi dalam majlis ilmu, meluangkan masa, kerana dia nampak di situnya ada kehebatan, di situnya ada taman-taman syurga, di situnya ada fadilat-fadilat. Keluar rumah, Allah dah beri segala ganjaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itu para muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita berjaya lakukan solat yang wajib tu tadi, Ustaz harap ada kesinambungan solat-solat sunat yang lain. Untuk apa? Untuk tampung yang sebagaimana hadis Rasulullah tadi. Jadi kita pegang 5. Ini asasnya 5. Kalau yang lain selalu Ustaz pergi mana-mana pun pegang yang sama. Yang pertama, solat sunat taubat. Jangan tak buat. Satu hari mungkin sempat pagi, buat pagi. Sempat pagi, tengah hari lepas zuhur, buat lepas zuhur. Kalau sempat buat malam, kita buat malam. Yang penting dalam sehari tu ada solat sunat taubat. Sebab kenapa? Dosa yang kita lakukan ni setiap hari kita ada dosa. Jadi sunat taubat, dan juga diiringi dengan istighfar. Yang pernah Ustaz nyatakan sebelum tidur, istighfar tidak kurang 100 kali. Setiap malam istighfar pada Allah SWT sebanyak 100 kali. Nabi tak kurang daripada 70 kali. Dan ada riwayat kata 100 kali. Jadi Nabi yang maksum, terpelihara daripada dosa, Nabi pun mohon ampun dengan Allah Ta'ala. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW, sebenarnya sunat taubat dan istighfar. Pertama. Yang kedua, jangan kita tak buat. Baik tu kita kena wajibkan, walaupun sunat, kena wajibkan dalam diri. Jadi solat sunat qabliyah dengan ba'diyah. Qabliyah dengan ba'diyah diiringi dengan solat fardu tadi, sebelum dan selepas. Sebelum tu saya dah terangkan. Dan yang ketiga, solat sunat jangan kita tinggalkan solat sunat duha pagi. Pagi tu sebelum nanti zuhur ni, pagi tu masa tu panjang. Jadi carilah masa, buatlah solat sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Laksanakan, wajibkan dalam diri. Saya kata buat, nanti kita akan rasa satu nikmat. Itu tadi, nak dapatkan lazatnya kita solat tu tadi. Siapa-siapa yang dah dapat, tanyalah yang dah dapat lazatnya solat. Antara Ustaz nak tahu lazat macam mana Ustaz? Antaranya lah, kalau kita dah biasa solat tahajud, okey, yang keempat tahajud, Ustaz habiskan dulu kan tak habis. Tahajud yang keempat. Dan yang kelima witir. Witir.
Jadi yang ini yang asas. 5 yang asas solat sunat ni, kalau boleh jangan tinggal sehari semalam, buatlah. Dan yang selebihnya mungkin ada solat sunat tasbih, ada solat sunat hajat, ada solat sunat istikharah, ada solat sunat macam-macam lah yang lain. Jadi tapi yang 5 ni jangan tinggalkan. Betul, yang lain ada masa buat, ada masa buat, yang lain tu okey. Kalau dapat 6 istiqamah, teruskan. Kalau dapat 7 istiqamah, teruskan. Kalau dapat 8 istiqamah, teruskan. Buat je setiap hari sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itu para muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak tahu antara lazatnya, contohnya Ustaz kata tadi. Contohlah bila mana kita dah terbiasa lakukan yang Ustaz kata 5 ni lah. Kita dah buat lakukan hari-hari, doa-hari kita rasa. Dan ada satu ketikanya tiba-tiba kita bangun tidur waktu pagi tu, bangun-bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah azan. Allah, dah azan. Mungkin penat sangat. Mungkin dah malam tu ada majlis ke apa. Bangun pagi tu dah azan subuh. Allah, tak dapat semain tahajud. Dah terlajak dah. Maksudnya dah tiba waktu subuh. Dah tak boleh nak salat tahajud. Allah, dalam hati ni, ya Allah, rasa rugi. Bila ada satu perasaan kerugian, bila mana tertinggal perkara-perkara yang kita dah biasa buat, itu datangnya nikmat kemanisan iman. Di situ datangnya nikmat kelazatan dalam diri kita, yang mana kita rasa sedap. Tiba-tiba waktu tu yang sedap tu kita tertinggal. Benda yang solat-solat yang kita dah lakukan, ibadat yang kita dah lakukan itu kita tertinggal. Asbab daripada perkara yang ini tadi, kita rasa, ya Allah, ruginya, ya Allah, aku dah terlepas, ya Allah. Dia dah mula datang lazat ke situ. Dah mula datang lazat. Yang ini kita nak supaya kita tingkatkan lagi, supaya kita akan sentiasa dan sentiasa. Macam begitu juga orang yang bersedekah. Jadi dia dah latih, memang hari-hari dia pergi, kalau ke masjid, ke surau, dia akan memang bersedekah. Hari-hari dia akan masuk tabung. Kalau tak sempat, kadang-kadang dia sedia tabung dekat rumah tu tadi, dia sedia pula tabung kat rumah. Dia dah siapkan, lepas sembahyang subuh dia mau masuk tabung kat rumah. Dia buat sebab dia mungkin nak ke masjid, nak ke surau, mungkin dah tak sempat, mungkin terbatas dengan pergerakan dan sebagainya. Maka dia wujudkan tabung pagi tu tadi. Maka dia sedekah, kalau sedekah subuh kan. Jadi dia pun masuk tabung, dia pun masuk sedari, dia pun ambil, mungkin cukup seminggu, dia pun pergilah hantar ke madrasah. Lepas tu dia hantar mungkin ke masjid, mungkin dia hantar, lepas tu mungkin cukup sebulan, mungkin dia kumpul sebulan, dia ambil kumpul-kumpul, dia pun terus dia bagi. Jadi dia punya sedekah tu setiap hari, dia buat setiap hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau itulah ada dalam diri kita, nikmatnya, lazatnya kita bersedekah. Nampak orang, ya Allah, hatinya nampak susah terus. Ni sekarang ni tengah, Allah SWT, penderitaan, ujian dan cabaran yang ditanggung oleh penduduk di Turki sekarang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dekat sana tengok penderitaan, yang mana tadi tengok berita, ya Allah, kanak-kanak yang dah lama yang dalam tu tertimbus, macam mana keluar dapat berjaya tarik tu. Allah, dalam keadaan masih lagi segar. Allahu Akbar. Kuasa Allah jaga. Sebab itu Allah nak buktikan satu dunia ni. Allah punya bukti. Allah nak buktikan kepada kita, hamba dia, satu dunia. Allah nak beritahu, aku yang berkuasa. Aku yang berkuasa. Tak ada siapa yang boleh menghalang kehendak aku. Kun fayakun dalam surah Yasin. Jadilah. Siapa sangka tiba-tiba bangunan yang begitu indah, sekelip mata roboh. Siapa sangka tiba-tiba sekelip mata hilang. Siapa sangka? Allah Ta'ala Maha Kuasa. Bila aku, tak ada siapa yang halang. Baik itu tak bersangka bila kematian itu mendadak. Mati tu sekelip mata, tak sampai dalam 1 minit, nyawa melayang 1000 lebih. Kelip mata. Allah SWT. Bila aku sesuatu isu tu tadi, pendekatan kita macam mana? Pendekatan kita macam mana? Jiwa kita macam mana? Keimanan kita macam mana bila menyaksikan peristiwa tersebut? Tengok.
Oh, tak apa, ni bukan akunya negara orang. Dah lah. Tengok je. Tak. Kalau gitulah keadaan, kena scan hati masing-masing. Kena hati ni kena pulihkan. Kalau kita hanya sekadar tengok, dah. Nasib baik bukan negara dia. Dah lah. Mungkin ada yang tak betul pun. Dia mulut cakap gitu kan. Rasa usah ambil ada cili-cili dalam mulut itu kan. Allahu Akbar. Dia tak ada satu perasaan dia tengok dia. Allahu Akbar. Sebab itu memang suatu musibah yang berlaku, ada perkara yang Allah beritahu, ada sebenarnya. Tetapi jangan tengok kepada orang-orang yang mungkin ada kesilapan, mungkin ada kesalahan, mungkin ada perkara yang Allah nak beritahu sesuatu tempat itu tadi berlaku supaya celik mata. Kenapa berlaku? Ada sebab. Kena betulkan diri, perbaiki diri. Orang yang melihat, menyaksikan, kena muhasabah diri. Bagi mereka tu, kita sebagai naluri bantu mana yang semampunya. Kalau kita kata ada tabungan dah keluar, kita pun sekarang, Ustaz saya nak pergi sana jauh, Ustaz nak buat sumbangan. Jangan bagi alasan. Mulut ni memang salah, dia buat alasan. Ustaz nak pergi sana jauh, Ustaz. Saya nak bantu payah, Ustaz. Maka saya tengok je lah, Ustaz. Nak bantu sekarang ni, dunia hari je nak bantu. Tekan, buka akaun, transfer, tekan. Dah masuk akaun. Selesai. Contohlah, kalau kita nak derma, kita kata, Ya Allah, sedihnya, Ya Allah. Jadi kita pun, akaun kita transfer je. Ya Allah, memudahkan asbab saya hantar ni. Ya Allah, kuranglah juga penderitaan dia. Adalah juga ke arah untuk membantu, arah untuk membantu dah ada. Macam kisah Nabi Ibrahim bila masuk dalam api, oleh Raja Nabi Ibrahim dalam api, seekor burung ambil pakai dia nak madamkan api. Tengok hebatnya. Walaupun tak padam api itu, tapi semata-mata untuk menolong tu tadi. Asbab tadi. Allahu Akbar. Sebab asbab kita nak nolong tu tadi, mungkin asbab yang ikhlas kita bagi tu, yang ibadat-ibadat yang kita buat tu belum tentu Allah Ta'ala terima. Mungkin asbab yang kita bagi tu dengan penuh keikhlasan, syurga Allah Ta'ala bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, mana kita buat sesuatu, apa yang kita buat, itu datangnya dalam kita. Itu bila mana kita baca hadis, masih lagi berkisarkan tentang hadis 40 mengenai tentang niat. Sebab itu bila mana melakukan sesuatu perbuatan dalam kehidupan kita, baik kepada ketua dalam diri kita, hati kita, iaitu niat kita, perbuatan kita, sesuatu peribadatan menjadi ibadat atau tidak bergantung apa yang lahir ke hati kita. Pesan dalam diri, beli sesuatu, beli pakaian ke, beli kenderaan ke, beli rumah ke, belanja orang ke, apa semua, dalam hati kita tu nak jadi ibadat atau tidak bergantung kepada kesan yang kita buat. Kalau buat sesuatu itu kerana maksud, aku tak datang kelas Jumaat, apa kata tuan rumah, sudah malunya kalau aku tak datang, nanti tanya kenapa tak datang, malunya. Jadi datang suatu majlis ilmu kerana tuan rumah, kerana orang, kerana manusia. Datang juga dapat ilmu, tapi silat dan ganjaran tu tak dapat apa, cuma dapat. Akan tentang Ummu Qais, pemuda, kalau engkau nak kahwin dengan aku, Rasulullah, yang ini hadis pertama. Maka apabila diajukan pada Rasulullah, Rasul kata, apa dia berhijab bersama Rasulullah. Jadi sampai patutnya dia dapat fadilat dan ganjaran hijab kepada Allah dan Rasul. Dia dapat nak itu dia kahwin dengan perempuan, maka dia dapat kahwin lah. Maksudnya dari segi hijrah itu tadi, pahala dia, ganjarannya tak dapat sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah dapat. Inginan dia nak kahwin, berhijrah ke Rasulullah bersama Allah kerana nak, bukan kerana Allah dan Rasul. Sebab itu dalam kehidupan kita, diri kita buat sesuatu itu kerana Allah dan Rasul. Kena pujuk hati dan kena latih. Kadang-kadang bila buat sesuatu terlintas dalam hati, cepat-cepat balik istighfar. Ya Allah, aku datangkan kerana-Mu, Ya Allah. Bila ada terlintas, ada sesuatu perkara yang dilalaikan oleh syaitan ni tadi, bisik-bisikkan ni tadi, Ya Allah. Dan kita sentiasa beristighfar, bersihkan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina
wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itu para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beri pentingnya solat sunat. Laksanakanlah solat sunat. Dan ayat yang pernah saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala bila mana kita solat, saya ambil sikit bab fiqh. Bila mana kita solat kerana ada kaitan dengan niat. Bila mana kita solat, pertama sekali dan pernah Ustaz sentuh ada beberapa minggu sebelumnya, bila mana kita solat, kita hayati firman Allah Ta'ala kata, qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Allazina hum fi solatihim khashi'un. Allahu Akbar. Iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya, dalam sembahyangnya. Allahu Akbar. Berjayanya bila mana kita nak solat, daripada mula sampailah akhirnya memberi salam. Sebab itu Ustaz dah pernah nyatakan sebelum solat dengan wuduk. Ustaz pernah bimbing wuduk itu dengan sempurna. Jadi dah rasa lega, dah lapang, dah tenang, gugurnya dosa-dosa asbab daripada kita mengambil wuduk, maka kita laksanakan solat. Barulah datangnya ketenangan dalam jiwa kita. Bila itulah datangnya niat yang baik. Bila mana niat baik, dia akan mudah lintas ke hati. Allah Allahu Akbar. Sengaja aku maghrib ke subuhnya dah sudah semestinya kita tahu yang ini 3 rakaat, yang ini 2 rakaat. Dan memang sebarang memang dah kita tahu kerana Allah Ta'ala. Bila ada qasar ta'yin tu tadi, sengaja aku sembahyang fardu tu dah lengkap. Sebab itu Allahu Akbar. Dan bila kita angkat Allah, bila kita angkat je, tapak tangan kita ini menghadap kiblat. Allah, perempuan Allah, tangan ni kiblat. Ada sesekali, ada setengah Ustaz jumpa Allah dengan hadap pipi dia. Dia pun Allahu Akbar. Ataupun Allah lagi teruk Allah, sudah lain pula kan. Jadi baik itu angkatlah sesempurnanya. Kalau kita belajar bab fiqh, bab solat, Allahu Akbar. Ustaz kata Ustaz belajar, ada satu ustaz tu Ustaz belajar bab fiqh, ya Allah, jauhnya ya Allah. Selamanya aku sembahyang kadang-kadang tak tahu, maksudnya ada perkara-perkara yang kita rasa, ya Allah, kenapa aku tak buat yang betul, ya Allah. Sebab bila kita angkat, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah, kita menyerah. Sebab itu bila orang bila mana dia macam polis kan, bila kata dia nak tangkap jenayah, dia bila kata jumpa jenayah, bila dapat dia akan angkat tangan, menyerah diri. Bila menyerah diri, inilah menyerah diri. Sebab itu bila kita takbir Allah, kita serah diri kepada Allah, bukan serah diri kepada manusia. Serah diri sepenuhnya kepada Allah. Allah lihat kita sembahyang, kita bercakap-cakap dengan Allah, kita berbual dengan Allah, kita berdoa dengan Allah ketika solat. Allahumma salli. Sebab itu pengabdian diri kita pada Allah, fokus untuk dapatkan kekhusyukan kita dalam solat. Pertama sekali bila mana kita Allahu Akbar, kita cuba perbaiki. Kita sebut tu tadi tidak tergopoh-gapah, dalam keadaan susun atur yang cantik, sesempurnanya kita nak sebut, nak bercakap dengan Allah. Jadi kalau kita ada perasaan sedemikian, insya-Allah solat kita akan dapat berjaya kawal. Nah, itu bismillah. Bila kata Allahu Akbar, contoh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukhatan wa asir. Sebiji ayat kita susun. Wajjahtu wallazi as-samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana min musyrikin. Maknanya lagi cantik. Tak apa kita baca ikut
Dia pun sebut tak tu dengan jelas. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Relax, tenang je. Kita, otak kita kat mana? Otak kita pada bacaan. Mulut kita ingat pada bacaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Nanti datangnya kat situ, datangnya ketenangan dalam hidup kita. Baru datang tenang. Barulah solat kita tak tergopoh gapah. Barulah solat kita rasa, ya Allah, nikmat. Barulah datangnya kelazatan kita. Bila mana kita menyebut setiap satu patah perkataan, setiap satu ayat demi satu ayat suratul Fatihah, Allah jawab apa yang kita baca. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu bila kita baca, ya Allah jawab apa yang kita baca tu tadi. Jadi seronok ini kita. Waladhdallin. Bila semua jemaah, amin. Diaminkan, perkenankanlah ya Allah. Para malaikat pun bersama-sama mengaminkan. Allahumma. Tapi kadang-kadang itulah manusia ni kadang-kadang bila mana dia melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan solat dalam keadaan tergopoh gapah. Allah tak apa tadi baca, saya pun tak faham. Dia baca dalam dia baca. Sebab itu dalam istilah dia mana dia makhraj huruf, mana dia sifat huruf, lari semua, lari habis. Kalaulah Fatihah yang termasuk di dalam rukun solat 13, rukun qauli, bacaan Fatihah, kita tak baca dengan sesempurnanya. Kalau Fatihah kita dah kantoi, dah tak sempurna, habis fail semayang kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Ustaz, kalau satu tempat yang Ustaz nampak tu, macam mana nak betulkannya, macam mana nak betulkan. Ada satu tempat sekolah, Ustaz pernah pergi satu tempat, Ustaz terjumpa cikgu ni sekolah kat situ. Macam mana nak betulkannya? Kita tak jumpa hari-hari. Jumpa hari macam mana? Sebab kebetulan dia sembahyang, Allahu Akbar. Sembahyang pertama tak ada, main laju, laju semayang, tak kerja apa kan. Laju. Pertama dalam keadaan tak ada tomak nina, tak ada berhenti kan. Tomak nina tu berhenti, wajib. Kalau istilahnya wajib tu dia. Sebab itu kata rokok serta tomak nina. Wajib tomak nina tu, rukun tu. I'tidal serta tomak nina. Sujud serta tomak, antara dua sujud serta tomak nina. Allahu Akbar. Jadi tomak nina tu adalah rukun wajib. Langgar, lunsur, zoom, atas, zoom ni atas lagi. Belum lagi bacaan, baru perbuatannya dah macam itu. Belum lagi kauli dia, perkataan dia. Allahu Akbar. Dia jumpa dia. Dia baca dalam hati pun ada jumpa. La ilaha illallah. Ada yang terkumat-kumat kami, tapi suara tak, hanya mulut je. Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Sebab itu bila solat kita dapat jaga, solat kita dapat pelihara, solat kita memang fokus, kita berlatih solat itu dengan sempurna, insya-Allah dia akan melibatkan kehidupan kita sebenarnya. Kalau solat kita itu macam gitu hadapan Allah, kalau macam gitulah di keadaan tergapah kita persembahkan di hadapan Allah, kalau begitulah ucapan kata-kata kita di hadapan Allah macam itu, di luar solat pun itulah kehidupannya. Sebab itu para muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu, Allah Taala kata tadi dalam suratul Mukminun ayat 1 dan 2, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman yang mereka yang khusyuk dalam sembahyang, dalam solatnya. Baik mana peristiwa Isra wal Mi'raj yang akan datang ni 18 hari 2 ni,
Mana-mana masjid dan surau dah mula tempah lah, maksudnya untuk mengadakan majlis Isra wal Mi'raj, memperingati peristiwa yang agung ketika mana Nabi diangkat, dinaikkan binatang burak, bertemu dengan Allah Ta'ala. Peristiwa Isra, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram di Mekah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang dipanggil Isra, atas muka bumi, menaiki binatang burak. Allahu Akbar. Kamu kat kita, kalau kita nak tahu binatang burak tu macam mana, insya-Allah kita doa kepada Ta'ala bila mana kita besok ditempatkan di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan jumpa nanti kenderaan yang dinamakan burak tu macam mana. Allahu Akbar. Jadi burak ni tadi dibawa Nabi Muhammad sampai ke Palestin di Masjidil Aqsa. Dalam sekelip mata, di sekali langkah zup seperti kilat. Oh dahsyat. Kalah kapal terbang. Kalah semua kenderaan kat dunia, kalah. Zup. Allahu Akbar. Dan sepanjang perjalanan Nabi ketika Isra di muka bumi ni, perjalanan Allah memperlihatkan pelbagai peristiwa. Allahu Akbar. Dan ketika mana Nabi Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik ke langit, dan malaikat pun tak sampai. Dia hantar Nabi hanya sekadar tu saja, melepasi tujuh petala langit tadi. Lepas ke atas, malaikat yang hantar Nabi, malaikat Jibril kata, "Ya Muhammad, aku hanya sekadar ini saja. Tapi ya Muhammad, kau naik lagi ke atas." Hebatnya kebesaran Allah itu, bagaimana hamba yang diberi nama tengok ke atas, Allah cantik. Isra wal Mi'raj sebut, kalau berjaya alami tersebut, tak ada makna nak ketawa yang dalam keadaan hiburan, dalam keadaan nak bersukuria, nak hibur dan lala kat dunia. Dia rasa dah tak ada masa dah. Masa dia akan mengabdikan diri kepada Allah seperti berkhidmat orang ramai. Dia akan membantu mungkin, dia akan beribadat dengan baik mungkin. Segala jiwa dan raganya dia berkhidmat kepada Allah, abdikan sepenuhnya kepada Subhanahu Muhammad. Sebab itu para yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berusahalah untuk solat yang sempurna. Ustaz bimbang bila mana dalam suratul Ma'un ada disebutkan ayat 4 dan ayat 5, yang selalu kita baca. Ustaz terbaca ayat ni, Ustaz ulang balik. Ustaz baca balik, Ustaz ulang. Ustaz tengok, Ustaz ulang balik. Allahu Akbar. Sepanjang kita akil balik sampai sekarang, ya Allah, kalaulah solat kita sempurna, Allah Ta'ala terima solat kita. Tapi Ustaz bimbang, dan sangat bimbang, bila mana kita solat Allah dah tak terima. Dah lah tak terima, Allah kata, Allah kutuk balik orang yang solat kepada dia. Allahu Akbar. Apa kata dia? Fawailul lil musallin. Allah Akbar. Allah Ta'ala kata dalam suratul Ma'un, maka kecelakaan bagi orang-orang yang solat. Yang ini Ustaz, ya Allah, janganlah Allah Ta'ala tak terima. Dah tak terima, Allah Ta'ala nempelak pula orang yang kepada. Kenapa? Kecelakaan bagi orang yang solat. Apatah lagi kalau orang tu tak solat, lagilah. Yang orang yang solat pun pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Orang yang macam mana mendapat kecelakaan? Iaitu allazina hum an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang lalai tentang solatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa maksud lalai? Kat sini Ustaz sikit, cubalah simpulkan apakah yang dikatakan lalai itu. Bentuk macam kecelakaan besar bagi orang ahli sembahyang. Mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya, sembahyang, yang dikatakan lalai, kecelakaan tu dapat macam
Yang pertama, yang dikatakan orang yang solat mendapat, cerita orang yang solat, sedangkan solat itu menjadi satu kelazat, menjadi satu kenikmatan, tapi mendapat kecelakaan Allah. Allahu Akbar. Yang pertama, yang dikatakan lalai, katakan orang yang lalai dalam solat menangguhkan solat sehingga habis waktu solat. Allahu Akbar. Maksudnya untuk zuhur dah azan. Ini kalau tak ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa kerjaya dan sebagainya. Maksudnya tak ada asbab apa-apa yang menghalang daripada dia nak solat. Maksudnya bila Allahu Akbar, hilang dia. Tengok TV ni, cerita drama ni best betul lah. Nantilah dulu tengok TV dulu lah. Contoh, cerita Korea tak apa-apa kan. Cerita Hindustan, muhabbati, saya nangis sambil tisu, nangis tengok cerita kan. Contoh itu, tengok orang yang menghayati cerita sampai menangis-nangis. Ustaz pernah jumpa kawan, kau ni gembeng betul lah, kau tak feeling tengok cerita tu, dia kata kan. Tengok dia feeling kan, dia nak kosak tisu, betul-betul sungguh dia nangis. Ustaz kata, tengok orang tu ikut sampailah time dia ketawa, time dia nangis sebab dia menjiwai cerita. Tiba-tiba iklan dia punya seronok tadi. Kenapa tak dalam solat macam itu? Tak bawa dalam keadaan kita feeling, dalam keadaan kita seronok, dalam keadaan kita rasa kita, ya Allah, lazatnya. Itu solat. Masalah Muhammad Ta'ala kata, maksudnya kecelakaan ni tadi menangguhkan solat hingga berakhir waktunya. Masalah wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat-saat dah nak masuk asar, tinggal lagi berapa minit tu baru dia sembahyang Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dan confirm dia akan sebab itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi solat ini juga panggil ciri Allah auzubillahi min lalai. Maksudnya yang boleh juga kita tafsirkan yang mendapat kecelakaan Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi perhatian dalam solat. Kita semayang tak dalam solat sehingga solatnya batal, terutama bukan lalai dalam tomak. Saya kata tadi, lalai dalam tomak nina. Jadi dalam keadaan dia lalai, maksudnya apa yang dia buat suka hati akulah. Yang penting aku dah semayang dah lah. Ustaz dah jumpa seorang, dia kata aku dah semayang dah lah. Memang Ustaz kata, tapi semayangmu tu tak nak cakap. Aku tahulah, aku dengan Allah tahu semayang aku macam mana. Memang macam mana. Yang kita nampak pun kita tahu. Bukan Allah yang tahu, kita nampak pun kita tahu bagaimana solat macam mana. Kita dah belajar dalam mereka mana rukun dalam solat, satu persatu. Rukun kaulinya, rukun fa'ilinya. Allahumma salli. Tapi kalau kamu sembahyang, kita dah nampak memang confirm langgar rukun. Nampaklah, Ustaz saya dah bawa kereta. Memang kamu bawa kereta. Saya dah ada lesen. Memang ada lesen. Janji aku bawa kereta, tapi lampu merah kamu langgar. Langgar lampu merah. Yang penting tak ada kenderaan Ustaz. Tengok kiri kanan semua tak ada. Aku langgar. Janji memang bawa kereta. Memanglah sampai. Tapi kesalahan tu Allah. Kamu Ustaz baru 2 hari lepas. Kata lah kita bukan kadang dia punya sokongan ni tadi. Sampai selesai kendaraan pilak semua aku langgar. Semalam Ustaz jumpa, saya akan lotek tak lepas. Kenapa lepas? Hidupkan je lah sama. Sudah kan sama. Berapa saman
pergi JPJ, 1,000 lebih. Baru. Kan kita sindir dia. Oh, 1,000 bayar je lah. Oh, kamu buat. Duit tak? Duit tak? Allah, baru habis coba. Boleh tak yang bahagian yang mana kita tangguh dulu, dia sama ni kena wajib bayar, yang ni kita tangguh dulu untuk melepasi insurans Lotec lepas tu tadi. Lepas Lotec. Akhirnya berjaya, dapatlah juga sikit. Nasib klosa yang boleh ditangguh, nasib baik boleh lepas. Tapi bila kita berhadapan dengan Allah, Allah, bila mana pada masyarakat, ada tak kerosahan kita nak lepaskan? Allah kata, kau dah buat salah. Dah buat salah. Kau dah buat salah. Kau hidup sombong. Pula minta ampun. Taubat. Dah beristighfar. Di atas 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Umur 60 sampai macam gitu. Tak bersyukur dia. Allah dah memperingatkan juga. Wa ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, bila mana kata lalai yang ditafsirkan ini tidak memberi perhatian dalam solat sehingga solatnya batal. Macam kita tadi baca Fatihah rukun. Batal satu tempat Ustaz. Alhamdulillah. Bila mana Ustaz training, latih, berjaya, nak keluarkan. Alhamdulillah, diikut. Jadi dibaca surah Al-Fatihah tu dengan baik. Alhamdulillah, Ustaz kata seronok kamu ada ke arah untuk memperbaiki bacaan dalam surah Al-Fatihah. Cantiklah, Alhamdulillah. Tapi bila mana dia Fatihah tu dia cantik, dia jaga pada Fatihah, rupanya yang lain dia tak jaga. Dalam tahiyat tu tadi, ini Ustaz masuk sikit fiqh lah, mohon izin. Dalam bacaan tahiyat tu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Wajib. Kena jaga tu, wajib. Sampai Allahumma salli ala Muhammad. Bukan yang lain tak wajib. Maksudnya bukan lain, lantak lah yang lain aku dah biar, aku nak jaga yang wajib tak. Itu pun salah juga. Maksudnya, rukun tu tadi, dalam solat yang 13, bacaan tahiyat itu adalah rukun. Kalau terkucil, kita tak menyebut dengan sesempurnanya, bacaan tahiyat itu tak sempurna, tak sah. Tadi dah cantik dalam surah Al-Fatihah. Tiba tahiyat pula, dia tak jaga. Bila tak jaga, habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu dalam tahiyat tu banyak sabdu kat situ. At-tahiyya, kan sabdu tu. At-tahiyyatul mubarakatus. Sabdu kat situ. Tus salawatut toy. Tengok, toy. Ustaz tak bawa pula dia punya tu. Ketinggal. Ustaz hari ni beg ketinggal. Selalu balik rumah lepas semayang. Ini tak sempat untuk terus ke sini. Toy. Ustaz ada dia punya tu kertas. Tayyibatulillah. Ada sabdu. Assalamu alayka. Nampak yang sabdu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah ada sabdu situ. His solihin. Cantik dah. Kat sini. Ni pun bila kata mengucap dulu kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz dengar balik ke? Asyhadu an la ilaha illallah. Salah tu. Asyhadu an la. Betul-betul alif shin mati kata matikan shin dulu. Bukan asya.
Dihidupkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia salah. Matikan shin kat situ. Bila kamu sebut asyhadu an la ilaha illallah, confirm salah. Makna lari. Tak sempurna. Lalai kamu saja, kamu tak nak belajar. Lalai. Ada peluang belajar, tak nak belajar. Jadi, sebut betul-betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuba sebut betul itu. Bila kita penuh perasaan, kita menjiwai asyhadu an la ilaha illallah wa sekali lagi shin mati wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dah cantik. Allahumma bukan mas. Kadang-kadang ada yang terlepas pandang. Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Allahumma salli ala Muhammad. Baru cantik. Sebab dia tidak ada alif lam sad. Dia kat situ Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan Allahumma salli ala Muhammad. Dia mas tu yang kata mas tu yang kata salah. Dia tidak ada alif lam. Dia salli. Allahumma salli ala Muhammad. Barulah bila kita fokuskan pada bacaan tu, dia akan datang ke khusyukan kita dalam solat. Kerana apa? Otak kita fokus pada bacaan, maka dia tidak melayang ke tempat lain. Dia akan kita fokus pada bacaan, sebutan tadi kita fokus. Akhirnya macam kita makan tu sedap, orang lalu depan pun tak nampak. Begitu kita solat tadi dalam keadaan kita fokus pada bacaan, secara automatiknya dia mendatangkan kekhusyukan kita dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu para muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena latih. Jangan kita biarkan begitu saja. Jangan kita hanya sekadar baca, hanya sekadar melepas itu, tak fokus apa yang kita baca. Yang itu akhirnya boleh menjadi lalai dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu bila mana kita baca, Allahu Akbar. Bila baca tadi kan, dalam keadaan rukun tu tadi, bila kita fokus tu tadi, Allah Akbar tu, Ustaz bimbang mana yang baca dalam keadaan berbisik. Dia siul pula. Dia baca. Apa benda mana hurufnya tak keluar pun. Tak keluar. Allah. Cuma bisikan bisiran tu saja. Allah Akbar. Sebab itu para muslimat balik. Sebab itu saya kata, betulkan balik solat. Kamu jangan cerita perbuatan orang. Kenapa dia macam ni? Kenapa? Jangan cerita aib orangnya. Balik semula pada diri kita. Betulkan solat. Dia akan membentuk kehidupan kita. Siapa yang berjaya membentuk solat, dia akan berjaya juga membentuk dalam percakapannya. Siapa-siapa yang berjaya dalam solat, dia juga akan dapat berjaya menutup auratnya. Siapa-siapa yang berjaya dalam solatnya, dia juga dapat membentuk disiplin di luar solat. Siapa-siapa yang dapat berjaya dalam solatnya, begitu juga di luar solat, dia berjaya dalam sifat kesabaran dia. Sabarnya dalam solat, begitu juga dia akan berjaya sabar di luar solat. Disiplin dalam solat, maka akhirnya dia juga berjaya disiplin di luar solat. Berjaya menutup aurat dalam solat dengan sempurna, begitu juga dia berjaya menutup aurat di luar solat. Itu kuncinya pada solat. Baik itu dalam solat, bila mana kita buat perkara yang tak betul, kalau dia suka mengumpat, balik dalam solat. Dalam solat, dia ajar bagaimana untuk menyebut yang baik. Bila kita dapat rukun qauli dengan baik, insya-Allah dengan penuh kesabaran, dia akan dapat juga terkawal di luar solat. Dia akan dapat berjaya mengawal setiap patah perkataan itu dengan sebutan yang baik. Tapi kalau dia masih lagi menceritakan, mengumpat orang, memfitnah orang, menceritakan keaiban orang, kena balik dalam solat. Betulkan dalam solat. Wah, aku kenapa macam lain macam? Kenapa? Balik semula dalam solat. Kerana dalam solat ada yang Allah nak beritahu, solat kamu belum lagi sempurna.
Kalau kehidupan kamu tak betul, balik dalam solat. Kena betulkan dalam solat. Kalau kamu berjaya membentuk solat, insya-Allah kamu juga akan berjaya membentuk kehidupan kamu di luar solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab itu para muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita cuba, sebab itu Ustaz baca satu hadis, solat yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Taala. Kenapa Ustaz terfikir dulu? Kenapa solat yang pertama ditanya oleh Taala? Rupanya dia melibatkan kehidupan kita. Dalam solat itu dia melibatkan di luar solat. Sebab itu Ustaz pernah nyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ustaz, kenapa orang tu solat tapi masih lagi buat maksiat? Kenapa orang itu solat masih lagi mengumpat? Kenapa orang itu solat masih lagi nak macam-macam kan? Oh, nak ngadu dambu tak apa macam-macam. Balik semula ke solat. Solat jangan tengok orang lain, jangan tengok keaiban lain, jangan tengok salah orang lain. Balik semula salah diri sini. Ada perkara yang tak betul dalam diri aku ni, aku kena betulkan. Balik dalam solat. Cuba kita praktiskan dalam solat dengan sesempurnanya. InsyaAllah dia akan dapat membentuk disiplin, kesabaran, apa semua dalam solat. Dan automatik, bila kita berjaya, dia mengawal kehidupan kita di luar solat. Kita berjaya mengawal disiplin di luar solat. Kita berjaya mengawal kehidupan, kesabaran kita di luar solat. InsyaAllah, yakin. Kena yakin dengan Allah. Bila kita dapat nikmat tu tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, seronoknya ya Allah. Sebab itu bila berlaku satu musibah, dia tenang. Ini datangnya ketenangan. Bila Allah memberi satu ujian, jiwanya tenang. Relax. Ya Allah, memang semua milik Allah. Bila mana kucing kesayangan Ustaz pernah ada bela kucing. Oh ya Allah, tiba saatnya entah macam mana dia tersalah makannya. Dia mulutnya hitam tu tak makan Ustaz pun pergilah hantar klinik, dan semua klinik kucing. Hantar. Dia berumah. Besok pagi bangun, kejut-kejut, dah kejung. Allahu Akbar. Maka kita kata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah tiba masanya Allah Ta'ala ambil. Sayang macam ngeliput. Dan Allah Ta'ala kata dah tiba masanya, ambil. Kita pun redha. Itu nama tenang ketika memang Allah Ta'ala punya. Ambillah ya Allah. Engkau bagi aku pinjam sekejap, dia tak apa. Jadi ada satu ibu kucing tu, induk dia tadi, beranak lagi. Allah. Tapi sedikitlah. Ini ada dalam buku sebelum kita masuk Quran. Sikit je. Kalau kucing tu, Allah. Sebab itu Rasulullah suka kucing. Bila mana kita, kalau ini mana yang ada kucing, Allah Akbar, kita boleh berkomunikasi dengan kucing. Kita boleh bercakap dengan kucing. Bukan kucing je lah, dengan apa-apa haiwan. Kalau kita pandai dan caranya, binatang pun ada perasaan. Cuma dia tak ada akal. Dia ada naluri. Sebab itu bagi sesiapa yang berjaya ataupun dapat menjiwai tadi. Ustaz pernah berbual dengan belalang kunyit. Contoh, Ustaz ni lain macam Ustaz, ilmu apa Ustaz pakai? Tak ada ilmu. Tak ada. Ustaz tak ada ilmu. Ustaz belajar taklah tinggi sangat. Binatang pun ada perasaan. Ustaz amat geram sekali bila ada manusia yang buang anak. Allah. Binatang disayangkan anak, tapi ada manusia yang buang anak. Allah Akbar. Ustaz kata apalah, dia ada otak, ada akal, tapi kenapa buat sedemikian? Sebab dia mesti tak sembahyang. Sembahyang mesti dia tak sempurna. Allah balik semua daripada sembahyang. Orang yang sembahyang, dia takkan buang anak. Confirm. Kalau dia buat pun, dia akan jaga, dia akan sayang, ada naluri. Sebab itu ada satu kucing Ustaz bela tu. Kucing tu kucing jiran, tapi oleh kerana dia numpang rumah Ustaz, akhirnya jadi kucing Ustaz. Ustaz jumpa jiran tu, kucing selalu dekat rumah saya. Jadi macam mana Ustaz ambil Ustaz sebagai anak angkat Ustaz lah. Tapi kalau dia nak Ustaz nak ambil saya bagilah. Tapi kucing tu pandai. Dia tahu tuan rumah siapa. Dia balik rumah tuannya, tapi agak-agak tengah hari dia balik rumah kita. Dia tahu dia. Jadi dia sentiasa dia adil. Adil. Ada 2 rumah kan, bukan 2 isteri. Lain macam dengar. Jadi dia jaga, dia pandai, dia ada naluri. Kebetulan dia tu sikit, ambil 1 minit. Kebetulan dia tu dia orang kata pregnant orang kata, orang Inggeris kata kan. Dia mengandung bunting. Kan waktu istilah ni untuk manusia bawa binatang. Dia bunting. Jadi dia bunting. Pandai kucing tu.
Ustaz cakap dengan dia, kalau nak beranak, balik rumah tuan kamu. Dia tengok muka Ustaz, rupanya dia faham. Dia balik rumah tuan kamu. Dia tunduk muka, dia jalan. Dia balik. Dah balik tu Ustaz, dalam hati, tak apa, tuan dia hak, memang dia, anak tu biarlah tuan tu jaga. Lepas tu besok dia tak datang. Dalam hati apa? Mahal juga. Tengok nalurian kucing. 2 hari tak datang. 3 hari tak datang. Sudah berarti. Dalam hati tu fikir apa? Tantah dah beranak. Tak apa. Elak dulu. Cukup dah seminggu, rupanya kucing pandai juga dalam hari. Dia pandai pula. Dalam berapa hari, 3 hari ke 4 hari. Ustaz pun tengah rehat-rehat petang tu, tengah baring kejap. Tiba-tiba, dah ada kat sebelah kucing tu datang. Dia masuk, dia pandai masuk pintu mana. Masa dia duduk, kita tengah rehat, dia duduk kat sebelah. Ustaz menajat, dah balik. Dia diam, dia tengok ke kita. Dia nak cakap tak boleh. Dia tengok ke kita kan. Ustaz kata, dah beranak Kalau dia ganggu, Ustaz lari dulu. Jadi, dia tengok ke kita. Ustaz tak cakap pun. Anak berapa ekor sebab Ustaz tahu. Ustaz cakap dia mesti tahu. Ustaz tak cakap pun. Dah beranak Alhamdulillah, selamat. Dia diam je. Lepas tu Ustaz rehat. Okey dah selamat, tahniah. Ustaz kata tahniah. Okeylah. Lepas tu dia balik rumah tuan dia. Tu dia datang lagi. Dia makan kat rumah kita, dia makan kat sana, dia makan lah. Tapi anaknya memang dia tinggal. 1 hari ni saya Ustaz nak test. Dah selang seminggu, dah masuk 2 minggu. Ustaz pun datang. Dah 2 minggu ni. Dia pun datang, dia memang hari datang. Ustaz pun tengok muka dia tengok muka Ustaz. Dia tunggu Ustaz punya soalan. Rupa memang dia tunggu. Dia nak luri kucing. Ustaz pun tanya saja. Ustaz cakap rumah. Tengok Saya tanya kucing tu Ustaz tanya apa? Namanya Kuning. Dia warna kuning. Neng, berapa ekor anak Neng? Kita nak tahu juga cucu kita kan. Berapa ekor anak? Dia punya suka dia diam, dia tunjuk. Dia nak cakap tak boleh. Kalau dia kata 4, memang Ustaz lari. Jadi dia tak boleh cakap, dia diam. Dia kata tuan aku tanya, aku tak boleh nak jawab. Macam mana aku nak jawab? Soalan tu memang dia tunggu rupanya. Dia faham. Ustaz petang-petang pukul 3 Ustaz rehat. Tiba-tiba lain macam pula. Tiba datang, lepas Ustaz tanya tengah hari, lepas zuhur tu, Ustaz rehat. Rupanya dia berlari kat rumah sebelah. Dia gonggong anak dia. Dia bawa. Ustaz tengah terkejut. Aish! Dia pun bawa, dia letak 1. Dia tengok muka Ustaz. 1. Lepas tu dia diam. Keluar lagi. Ustaz diam. Dia gonggong lagi. Dia letak 2. Dia gonggong lagi. Keluar 3. Keluar lagi 4. Dah duduk situ. Dia terlepon. 4 lah kata dia. Allahu Akbar. Ustaz punya, ya Allah, ya Tuhan ku, naluri kucing memang kuat. Faham apa yang kita cakap. Bila letak 4, Ustaz kata, sudah. Kucing dah letak sini, anaknya kita kena jaga ke macam mana. Dia dah beritahu dapat 4 ni. Jadi petang-petang lepas asar, Ustaz pun pergi rumah yang tuan tadi, tuan kucing. Ustaz kata, Alhamdulillah lah, kucing kamu ni ada kat rumah saya. Ustaz tak apa, Ustaz bela lah. Ya Allah. Ustaz bela tak apa, Ustaz bela lah. Memang kucing Ustaz. Saya kata, ni kucing kamu tak apa. Ustaz ambil kucingnya, bulu yang tebal-tebal kan. Dia macam kacukkan. Tak apa, Ustaz ambil semua sekali. Saya pun dah banyak kucing, dia kata. Betul ke ni? Betul. Dia kata, tak apa, Ustaz bela lah. Ustaz pun bela lah. Bela sampai lah dah besar. Ada besar sikit lah. Kucing tu dah berjalan. Dah boleh lah semua. Dah lepas musuh semua dah lepas. Saya kata, ya Allah, kesian pula saya ni macam, yelah, kita pun fikirkan tuan-tuannya, saya tengok, dia mungkin sayang juga kan. Tengok, kucing ni bulu tebal-tebal kan. Jadi, Ustaz pun ambil, ni ambil ni. Ibu ni tengok, Ustaz ambil. Ustaz masuk kotak, angkat. Ustaz pun keluar rumah, apa berlaku? Kucing ibu tadi, dia ambil, dia kaut, keluar Ustaz, dia tarik. Jangan, kata dia. Dia tarik. Kakakku dia tarik. Jangan bagi tuan balik kerana dia nak supaya duduk kat sini. Ustaz pun angkat. Ustaz beritahu tuan, saya tak nak jaga, boleh tak?
jaga, saya tak nak jaga kucing, tak apalah, walaupun naluri dia rasa bagi ustaz tu, ustaz bagi dia balik, semua empat-empat ustaz bagi. Ustaz ambil kucing tu, bila dah nak sampai kat rumah dia punya lari, dia loncat, dia gempur ustaz kat muka. Dia kata jangan Islam macam gitulah. Saya kata tak apa, hari ni tak apa, kita bagi tuan kamu. Saya nasihatkan dia, boleh nama ditunduk, semua bagi. Ya Allah, memang saya kata naluri kucing sangat kuat sampai sekarang. Allahu Akbar. Okey, sedikit perkongsian Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu dari Allah Ta'ala dan apa yang kurangnya daripada kelemahan Ustaz sendiri. Dan doakan juga Ustaz, insyaAllah. Dan juga ada kawan kita, siapa tu, Ustaz Hairul Hairul Nur Muhammad yang telah melakukan pembedahan pepotong kakinya tu. Jadi bila mana dia kencing manis semua, dia orangnya sangat tenang, redha. Dia bila kata kakinya Allah Ta'ala nak ambil, bila tiba masanya ambillah, dia kata. Jadi baru potong katanya semalam kalau tak silap, di bawah lutut tu dah dipotong. Jadi bila potong, kita sama-sama lah hadiahkan Fatihah untuknya. Mudah-mudahan dia diberi kesabaran, mudah-mudahan dia diberi ketenangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi dia ganjaran pahala berlipat kali ganda. Mudah-mudahan asbab daripada apa yang berlaku, Allah Ta'ala sayang kepada dia. Sebab dalam hadis ada sebut, apa-apa yang berlaku sehingga tercucuk duri pun, kalau kita redha, kita mendapat pahala. Allah sayang kita nak menghapuskan dosa yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan dia redha, Allah hapuskan, bersihkan segala dosa-dosa yang ada pada diri dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bila mana tiba waktunya, Allah jemput dia di antara kalangan ahli syurga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir, rabbana tammim bil khair. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma layyin lana qulubana kama la intarida ulal hadid. Ya qadil hajat, ya qadil hajat, ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sedikit ambil Al-Quran, lebih kurang dalam insyaAllah dalam 10-15 minit, sebab ada urusan sikit hari ini. Kita ambil sikit, itu surah Allahumma surah Al-Ikhlas, betul Surah Al-Ikhlas. Kita masuk hari ini suratul Masad sikit. Kita cuba baca. Ustaz tertinggal Quran, ada satu beg tu tertinggal, jadi Ustaz gunakan handphone je lah suratul Masad. InsyaAllah kita sama-sama baca, lepas tu Ustaz akan cuba terangkan sikit hukum tajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Okey, alhamdulillah, tahniah di segi apa yang dibacakan tadi, di segi keseluruhan tadi Ustaz dengar Cik Rambang. Bacaannya cantik, alhamdulillah. Jadi cuba Ustaz ambil satu-satu ni. Ustaz akan untuk permulaan, Ustaz akan cuba terangkan pendek panjang dan juga di segi harakat, hukum dia dengung yang tak dengung. Tabbat yada. Setiap kalimah dia yang pernah Ustaz nyatakan tempoh hari, setiap di atas huruf mat, di atas huruf mat tadi, bila mana kita baca, dia asasnya alif, kita baca ni alif, waw dan ya. Dalam Quran 30 juzuk ni lah kita jumpa yang kita baca panjang. Mana jumpa alif, waw dan ya, dia punya asasnya adalah dua harakat. Ni asasnya, asas dua harakat. Jadi bila mana kita bertemu alif, waw dan ya, dua harakat, dalam Quran 30 juzuk, 114 surah, bertemu dengan alif, waw, ya, dua harakat. Tetapi sekiranya di atas huruf alif ada simbol, di atas huruf waw ada simbol, di atas huruf ya ada simbol, maka dekat sini dia baca lebih daripada dua harakat. Biasanya dalam keadaan 4 atau 5. 4 atau 5. Jadi bila kata 4 atau 5 ni tadi menunjukkan dia lebih daripada 2. Nampak dia ada simbol kat sini, maka menunjukkan dia baca panjang. Baca panjang. 4 atau 5 harakat. Sebab itu ayat yang pertama tadi, tabbat yada, atas alif itu ada tanda simbol menunjukkan kena baca panjang. Tu. Ni kita tak masuk hukum ni, Ustaz tak masuk hukum dulu. Jadi Ustaz nak terangkan kaedah atas alif tak ada simbol 2. Ada simbol 4 atau 5. Jadi kita dah baca mana kiraannya? Dulu Ustaz kira tangan je. Tabbat yada abi, tabbat yada abi. Tu kaedah. Bila makan macam 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. Contohlah gitu, lebih kurang. Jadi permulaan Ustaz belajar begitulah kaedahnya, nak dapatkan supaya nak dapatkan harakat itu panjang, nak membiasakan. Sebab dulu baca tabbat yada bilam mim langguah, ada alif langguah, ada alif dua, alif abdul. Rupanya simbol tu kita tak ambil pot pun. Rupanya tak ada simbol itu menunjukkan kena baca panjang 4 atau 5 harakat. Yada abi, rupa ya, tak ada simbol 2. Lahabiun, saya dah ajar tempoh hari, bila mana tanwin yang tidak selari, sama ada dia bagi atas, tanwin yang tak selari bawah, dan kumpulan dia adalah 99. Tanwin bentuk macam 99. Ini tanwin yang tak selari. Dia punya, nanti kita akan jumpa tanwin yang dan kita akan jumpa di tanwin yang selari, 2 atas, 2 bawah, dan bentuknya 69. Macam 69. Yang ini tak dengung, yang ini dengung.
Tu kaedah dia. Jadi kita tengok dekat situ, lahabiu, tanwinnya tak selari, tak sekata, dia tak sama. Jadi bila dia gini, maknanya kan dia dengung. Jadi macam mana kaedahnya? Bila dibaca dengung itu tadi, tengok hurufnya huruf apa selepasnya, huruf waw, maka masukkan sifat huruf waw. Ketika dengung, masukkan sifat huruf waw. Itu daripada lahabin. Dulu tak masa sebut janji dengung lah. Lahabin, janji dengung. Rupanya tengok huruf selepasnya huruf apa, dengung tu tadi, tanwin dengung tadi, tengok selepas huruf apa, maka itu ada huruf waw. Maka daripada bil, lahabiu, mulut kita dah standby, dah ready nak nyebut huruf waw. Ibarat itu bila mana dengung tu dia tak memutuskan kat situ, dia tak putus. Lahabiu, tu masuk je huruf waw. Kerana ketika dengung itu tadi kita dah masukkan sifat huruf yang kita akan sebut. Itu kaedah dia. Jadi barulah dapat kesempurnaan bila mana kita dengung tu tadi. Lahabiu. Okey, untuk permulaan kadang-kadang dengung ni dia 2 harakat. Tapi kalau nak sebagai latihan masa kata, sebagai latihan nak lebihkan dengung pun tak apa, kerana untuk membiasakan supaya kita tu dengung. Kalau kita dah terbiasa lahabi wa tab, kita tak ada tadi sebagai latihan, cuba kita dengungkan, lebihkan 2 harakat pun tak apa. Niat dalam hati, ya Allah aku nak belajar supaya aku dapat membiasakan ayat ini, huruf ini, tanwin ini dengung. Jadi sebagai latihan kat sini, lahabi wa tab, lahabi wa tab. Okey, wa tab tu bila mana kita nak memberhentikan huruf ba. Dia ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal yang pernah Ustaz nyatakan tempoh hari. Jadi bila mana mematikan huruf yang dipanggil qalqalah, Ustaz masuk sikit tentang yang dikatakan huruf qalqalah ni tadi, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi huruf ba itu termasuk di dalam huruf qalqalah. Dia punya kalau kau nak sebut qalqalah, jadi dia sepatutnya watab lahabi watab. Jadi kat situ salah. Ustaz kan betul. Yelah betul, tapi kamu telah membuang satu huruf, Ustaz kata. Macam mana Ustaz yang kata buang satu huruf? Kamu nampak tak ada sabdu? Nampak Ustaz? Bila ada sabdu, hurufnya ada 2. Setiap huruf yang ada sabdu, dia ada 2. Pertama, huruf tu mati. Yang kedua, huruf tu hidup. Daripada watab, bila kata watab, huruf yang pertama dimatikan. Ba itu watab. Ba ma, hidup tu. Watab, ba yang pertama mati, ba yang kedua hidup. Watab ba ma. Kalau kita nak wasalkan, kita nak sambungkan dia. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma. Contoh, kita nak sambungkan. Kerana ba itu. Tapi Ustaz kalau nak berhentikan, kalau nak berhentikan, ba yang pertama mati, ba yang kedua oleh kerana dia huruf qalqalah, maka kena qalqalahkan dia, Ustaz kata. Kalau kita baca watab, maka huruf tu satu. Maka kaedahnya kita matikan, gantungkan dia, barulah be-nya kemudian. Tu kaedah dia. Kat situ lahabi watab be. Watab be. Dia gantungkan kejap dalam 2 saat ke. Watab be. Kalau watab itu satu. Watab itu tak ada sabdu. Watab be. Itu kaedah dia. Allah SWT. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Cuba sekali. Ramai-ramai. Okey, satu mula. Tab. Kan nampak tu.
Jadi nampak je kaedah tu, ni Ustaz ajar kaedah nampak je kaedah itu, oh kat situ kena berhati-hati, huruf sabdu ada dua. Jadi watab dia punya qalqalah tu. Kalau watab maka kita telah mengurangkan satu huruf di situ. Bila kita kurangkan satu huruf, itu yang salah tu. Tak sempurna. Ustaz takut bila mana ada satu hadis kata kita baca Quran, tapi Quran macam kita semayang tadi, semayang kena celaka. Kita takut kita bila baca Quran, Quran tu celaka kita. Sebab itu ni adalah kata Allah. Baca dalam keadaan main-main, tak nak belajar, tapi baca main-main. Baca suka hati, dia main suka hati, lantak lah. Yang betul aku baca, aku tak belajar pun aku boleh baca. Allahumma Muhammad. Sebab Ustaz ada satu tempat tu Ustaz jumpa tu, la ilaha illallah. Tak tahulah Ustaz pun. Dia kata apa? Ustaz ngajar Quran ni payah, tak faham dia kata. Saya kata mana tak faham ni, pening pula kepada kan. Tak faham dia kata. Saya kata kenapa tak faham? Saya belajar sebelum ni saya faham, tapi Ustaz ngajar saya tak faham kata dia. Saya cakap lepas tu Allah Akbar, kalau itulah kadang rupanya kaedah yang dia belajar mengikut dia punya logat dia sendiri, bacaan dia sendiri, sebutan dia sendiri. Dia nak ubah ke arah sifat huruf makhraj tu dia tak boleh. Itu dia kata payah. Dia ikut dia punya lidah dia sendiri. Sebab bila kata ikut sedap lidah dia sendiri, memanglah ikut lidah kita, ikut sedap lidah kita, dia tak nak ikut lahjah dan sifat yang sebetul, memang payah. Sebab dia dah fokus payah, maka payah. Tapi bagi orang yang fokus nak cuba ke arah untuk jadikan lahjah Arab, insya-Allah Allah Taala bantu. Sebab ni kata aku, kata Allah Ta'ala, kau berusaha, hamba aku berusaha untuk menyebut kata-kata aku bantu, kata Allah Ta'ala. InsyaAllah. Sebab bila kita berusaha untuk mengubah, akhirnya kita akan berjaya menikmati makhraj dan sifat huruf dengan betul. Alhamdulillah. Okay, ayat yang kedua. Oh Ustaz, atas alif tu ada tanda simbol Ustaz. Kenapa? Panjang Ustaz. Dah pandai dah. Dah pandai, dia tengok pada panjang pendek. Atas alif ada tanda simbol. Kena baca panjang Ustaz. Berapa? 4 atau 5 Ustaz? Confirm. Tahniah. Ustaz kata, kamu dah menguasai tentang huruf mat. Di atasnya ada simbol. Kena baca lebih daripada 2 harakat. Ma'alna. Berapa ni? 2 Ustaz. Kerana tak ada apa-apa simbol. Walaupun nun kecil, walaupun alif kecil, waw kecil, waw dan ya kecil, dia tak apa, tak kisah. Tetap dia baca 2 harakat. Al-na'an. Ustaz, an ni dengung tak dengung Ustaz? Okay, an ni tak dengung. Kerana di atas huruf nun ada tanda mati. Di atas huruf nun ada tanda mati. Bila mana ada tanda mati, confirm dia tak dengung. Nanti kita akan jumpa nun yang tak ada tanda mati, kita akan menyebut, nak ke arah menyebut hurufnya. Yang ini kena baca dengung. Tapi kalau atas nun ada tanda mati, confirm dia tak dengung. Dia hanya nyata disebut saja, didengung, dimatikan saja. Ma'al-na'an. Dimatikan terus. An. Nun betul lekat. An-huma. An-huma. Dia kalau yang nun tak ada tanda mati dia akan gantungkan lidah. Nak menyebut huruf apa, mengikut panduan mana huruf-huruf yang kita nak sebut. Dia tak akan lekat dekat langit. Dia akan tergantung, dia akan nak nyebut huruf apa. Tapi kalau nun mati, tu dia matikan ke atas. An-huma. Ma 2. Lu. Ustaz, ada waw kecil. Ya, 2 Ustaz kata. Huruf mat 2 betul Walaupun dia bertemu hak simpul, waw kecil tengah-tengah 2. Ustaz, dia kecil, memanglah kecil. Jangan pula kata kecil pendek kan? Tak. Kecil ke besar tetap 2. Dia huruf mat. Huwa ma 2. Tak dapat simbol. Kasab. Ustaz, yang kasab ni macam Ustaz. Yang ini baru betul. Dia tak ada sabdu. Terus masuk. Kasab. Kasab. Terus masuk. Dia tidak ada gantung. Yang gantung tadi nak menunjukkan dia ada 2 huruf. Yang ini 1 huruf, maka terus dia. Kasab. Tu kaedah dia. Jadi, dia punya ayat tu tadi. Ma'alna'anhum maluhu wa ma kasab. Tu kaedah dia. Kita cuba sebut ramai.
Allah. Alhamdulillah. Tahniah. Ayat yang ketiga. Sayas. Huruf sad dengan huruf sin. Sayas. Kalau tersalah dia ada sin. Sayas. Jadi lidah kita sayas. Dia ambil dia macam ada tu punya tengah-tengah. Dia punya huruf sad tu tadi, tempat keluar huruf tu tadi, sifat huruf. Tapi ada yang belajar ustaz, kalau saya muncungkan bibir kerana nak dapatkan huruf sad, okey tak apa, sebagai latihan. Dia nak dapatkan, jadi automatik bibir tu dia akan muncung isti'la tu tadi. Kalau dia tak muncung, dia tak dapat. Sebab nak dapatkan huruf sad tu tadi. Dua. Yang ni ron ni dengung tak dengung? Dengung. Kerana apa dengung? Tanwinnya tak selari. Apabila kita nampak kata tak selari, dengung, confirm ketika dengung menyebutkan huruf selepasnya. Huruf apa? Zal. Selepas tanwin huruf zal. Maka angin huruf zal tu dah ada. Ke arah nak menyebut huruf zal tu dah ada. Huruf zal ini di hujung gigi kacip atas. Za. Jadi daripada za tu tadi nampak? Dia tu sambung je huruf za, lembut je. Nampak? Tapi kalau dia terputus dia punya dengung tu tadi. Sebab sifat huruf tu tak disebutkan ketika dengung. Sebab itu sifat huruf itu kita dah ready. Ketika mana di dengung itu, apa sifat huruf selepasnya? Dengungkan sifat huruf yang ketika dengung tadi. Iaitu dia kalau kena dengung, maka ketika dengung tu kita cuba latih masukkan sifat huruf. Dua harakat. Talahab. Jadi oleh kerana sama juga ba itu nak dimatikan, dia tak ada sabdu, terus matikan. Lahab. Okay, selesai. Sekali lagi saya ulang. Sayasla naran zata lahab. Okay, sekali lagi. Cantik. Tahniah. Ayat yang seterusnya, yang keempat. Nampak? Setiap apa-apa kalau jumpa mim mati, serupa juga dengan mim yang tak ada apa-apa mati. Maksudnya tak letak mati. Yang ini dengung. Ada tanda mati, confirm dia tak dengung. Maksud tak dengung, dia matikan terus. Bila matikan terus, dia tak akan melibatkan huruf selepasnya. Dia tak ada kata nak nyebut dengung tu tadi, huruf selepasnya tak ada. Dia terus matikan, dia nyatakan. Dia panggil Izzah Syafawi tu. Ustaz masuk sikit tajuk dia punya tu, tajwidnya. Matikan terus. Tutup mulut, mim. Sifat hurufnya, dua bibir tadi. Jumpa waw. Dua harakat. Dia sama dengan mim kalau tak ada tanda mati. Dan dia punya kumpulan dia, mim bersabdu dengan nun bersabdu. Yang ini hendaklah dibaca dengan dengung. Dua-dua. Jadi kita ambil sipirnya, mim bersabdu dengan nun bersabdu, confirm dia ni dua je, mim sabdu, nun bersabdu dalam Quran. Jadi kena dengung. Hammalatal hatab. Dia jumpa ba tadi, maka di qalqalakan dia. Sekali lagi seulang. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Sekali lagi. Allah Akbar. Baguslah para muslimat, ibu-ibu kat sini terang hati. Seronok Ustaz belajar mengajar ni. Alhamdulillah, tahniah. Seterusnya ayat yang ke-5. Fi, dua. Ji, jumpa ya, dua. Diha, dua. Jumpa alif. Hab, yang ni terletak qalqalanya sedang dibaca. Bila sedang dibaca, dia lembut. Dia tak macam yang ujung. Hatab, dia keras. Maksudnya dia kuat.
Dia kubra. Tapi yang ini dia sedang baca tapi jumpa qalqalah, maka dia lembut. Habalum. Dia itu di qalqalah sorry namanya. Habalum, dia qalqalah juga tapi dia sekadar laluan untuk menyebut qalqalah dalam keadaan sorry dan lembut jadi. Fi jidha hablum. Jangan fi jidha hablum. Dia nak kuatkan bak tu tadi. Dia nak ambil tiru macam hujung tu tadi. Dia lembut dia punya sorry tu Fi jidha hablum. Tanwin 99. Dengung ke? Dengung. Bila dengung, tengok huruf apa nak didengungkan, tengok sifatnya mim. Sudah semestinya mim itu tutup mulut, sifat dia. Maka dengung itu dalam keadaan tutup mulut. Tu ya kaedah dia. Hablum mim. Jumpa sekali lagi. Mim bersabdu, nun tadi dia dengung, masukkan sifat huruf pada mim bersabdu, tutup mulut. Hablum mim masad. Akhirnya dengan huruf dal qalqalah. Sekali lagi saya ulang. Fi jidha hablum mim masad. Sekali lagi. Allahu akbar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tahniah kepada para muslimat yang telah berjaya secara obrolnya, secara keseluruhannya, yang telah berjaya menguasai bacaan mengikut kaedah-kaedah. Bila kita fahami kaedah, insya-Allah kita juga akan dapat menyebut dengan baik. Dan Ustaz bukan tak nak terangkan hukum tajwid. Ustaz nak fokuskan pada bacaan bertajwid. Namanya bacaan bertajwid. Bila kita dapat menguasai bacaan bertajwid, nanti bila mana Ustaz masuk hukum dia akan lebih mudah, senang ingat sebenarnya. Tapi kalau dalam pada masa yang sama Ustaz masuk, lepas tu Ustaz nak bentuk dengan sifat huruf, Ustaz nak bentuk makhraj huruf, lepas tu Ustaz nak kata yang ni hukumnya izhar, yang ni hukumnya idgham, yang ni hukumnya ifat syafawi, yang tu izhar syafawi. Lama Ustaz. Peninglah Ustaz, pening Ustaz. Saya nak sebut makhraj sifat pun dah pernah susah terkial-kial, masuk hukumnya Ustaz. Lepas itu Ustaz tak nak campurkan dulu. Walaupun ada kaedah boleh beriringan, Ustaz nak fokuskan pada bacaan bertajwid. Namanya bacaan bertajwid ni. Jadi bila kita dah berjaya menguasai bacaan tajwid, Ustaz akan masuk sikit-sikit hukum tajwid. Oh yang ni hukumnya ni. Ni kumpulan dia ni. Nanti kita akan dapat nampak. Ustaz akan buatkan kumpulan dia nanti. Kumpulan tajwid. Seronok bila nampak kumpulan tajwid tu. Automatik kita akan dapat kenal hukum tajwid sebenarnya. Allah SWT dia ada kaedah macam mana nak mengeluarkan hukum tajwid. Jadi insya-Allah apa yang baik itu daripada Ta'ala. Dan Ustaz minta izin 4.30 ni Ustaz insya-Allah ada sikit program nanti dalam pukul 5 lebih. Jadi Ustaz akan tangguhkan dulu pada hari ini dan doakan Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan terbang pada hari Selasa ni 14 hari bulan 2. Ustaz membawa jamaah daripada sini dalam 20 orang. Satu bas dan Ustaz bimbing. Iaitu 2 minggu lepas dah selesai kursus umrah. Dah selesai alhamdulillah. Dan doakan Ustaz bersama dengan jemaah dapat pergi selamat pergi dan balik. Dan insya-Allah doakan juga kesihatan kepada semua para jemaah dalam keadaan sihat walafiat. Dan insya-Allah peluang-peluang niatkan dalam hati Ustaz saya teringin nak pergi. Insya-Allah jadi peluang teringin tu nak pergi tu dah ada, berusaha ke arah macam mana nak pergi. Dan insya-Allah dan Ustaz punya takwim untuk setahun dah keluar dah. Dia punya perbelanjaan umrah dalam 8590. Hotel ni betul-betul kat dataran. Dekat Masjidil Haram, dekat Zamzam Tower tu, dan dekat di Madinah. Hotel memang dekat di Hotel Concord di pintu 17 dekat Bani Saadah, betul dekat sebelah tu. Okey, insya-Allah kalau ada kesempatan, ada peluang, ada rezeki akan datang, pergilah mana-mana travel Ustaz. Pergilah mana tak kisah, mana-mana travel yang rasa kita suka, pergilah. Jadi kalau kata nak Ustaz minta macam mana pelaksanaan travel baik tu, Ustaz kalau buat khusus, Ustaz ajak semua mana-mana travel untuk join. Maksudnya sama-sama Ustaz tak kata ni travel aku yang tak ada. Maksudnya kita bagi peluang pada semua mana-mana siapa nak masuk percuma Ustaz bagi. Untuk memberi ilmu, memberi pendedahan supaya kita berkongsi sama ilmu.
dan kita dapat melaksanakan ibadat dengan sesempurnanya insya-Allah, dan segala apa-apa permasalahan dalam melaksanakan ibadat tersebut, jadi Ustaz bagi segala apa yang ada pada Ustaz akan kongsi ilmu seberapa yang ada insya-Allah. Dan takwim tu Ustaz dah pihak MHB dia dah keluarkan sampai bulan 12. Ramadan dia memang mahal sikit, biasa mana harga Ramadan memang ada, dia berbelas-belas ribu lah dalam tempoh tu. Jadi kita dah keluarkan sampai akhir Disember ni dah ada. Mungkin ada yang tercari-cari mana travel, mungkin teringat pula Ustaz, ingat Ustaz, ingat travel contoh kan, nak pergi, hubungilah insya-Allah. Ustaz akan cuba bantu semampu Ustaz insya-Allah. Dan khususnya semua kat sini dekat Tanjung Gading, Masjid Jami' Tanjung Gading, Masjid Firdaus, dekat jabatan kedua tu, turun nak ke Melaka betul-betul belah tepi masjid yang pertama tu kat Tanjung Gading insya-Allah. Semua office kat situ, semua apa tu khusus semua kat situ buat. Okey, insya-Allah doakan mudahan MHB. MHB kalau buka dekat FB MHB table keluarlah semua maklumat semua ada kat dalam tu. Dan insya-Allah Ustaz programkan tahun ni ada sikit kelainan ke Taif. Untuk ke sana lah kita buat program ke sana sekali buat jamaah, dan kita singgah satu masjid malam tu ke Masjid Muzdalifah. Kita akan bertahlil di sana, dan ada yang nak sampaikan hajat, nak akikah. Hanya ada Ustaz buka lagi siapa-siapa yang nak cucu nak buat akikah dalam RM1,000. Ustaz akan bagi anak-anak bagi RM1,000, Ustaz terus buat akikah kat sana. Siapa-siapa yang berhajat masih lagi dibuka, besok hari Ahad ni last. Siapa-siapa yang berhajat lah untuk buat akikah cucu ke anak buah ke terpulang. Jadi nanti Ustaz akan cuba buat tahlil kat sana untuk doa kesyukuran akikah kat sana. Jadi 1,000 tu kita beri masak semua sekali, dan kita beri makan semua kat sana insya-Allah. Dan kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan as-salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa Quran dulu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, sama. InsyaAllah. Halalkan ilmu. Halalkan apa yang Ustaz ngajar. InsyaAllah. Jumpa lagi akan datang pada bulan 3.